Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada rakan-rakan terutama yang saya hormati pensyarah kami iaitu Dr. Sarah Syaharudin. Kami daripada kumpulan G akan membentangkan tugasan kumpulan kami iaitu Sapura Energy Sdn Bhd. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 4 orang iaitu saya sendiri Muhammad Akashaf bin Ishaq, Muhammad Amir Hakimi bin Fabillah, Christopher Seli dan Nurul Fitriah binti Saim. Seterusnya saya terus kepada pengenalan. Berkaitan dengan Sapura Energy ini, seperti yang kita tahu, Malaysia terkenal dengan kekayaan hasil bumi seperti minyak dan gas. Sapura Energy merupakan salah satu syarikat yang mengelola hasil bumi iaitu minyak dan gas seperti Petronas, Royal Dutch Shell yang merupakan antara syarikat yang terlibat dengan dalam mengendalikan minyak dan gas ini. Kebiasaan syarikat besar ini akan melibatkan diri dalam aktiviti saham untuk meningkatkan lagi pendapatan syarikat. Seperti yang kita tahu, Bursa Malaysia merupakan pada asalnya adalah merupakan Bursa Saham Kuala Lumpur, lalu ditukarkan kepada Bursa Malaysia. Yang ini merupakan sebuah platform jual beli antara pelabur dan pemilik perniagaan yang berfungsi untuk meningkatkan lagi modal syarikat. Hal ini tidak terlepas pada syarikat Sapura Energy Sdn Bhd yang juga tergolong dalam pemegang saham di bawah Bursa Malaysia, dan syarikat ini juga antara pemegang saham yang paling aktif di Malaysia. Seterusnya saya pergi kepada latar belakang syarikat Sapura Energy. Sapura ini ditubuhkan oleh Tan Sri Syamsuddin pada tahun 1975 dan merupakan salah satu syarikat yang diuruskan oleh Bumi Putra sepenuhnya. Dulu syarikat ini dikenali sebagai Sapura Kencana yang ditubuhkan melalui penggabungan Sapura Crest dan Kencana pada Mei 2012. Kemudian ia dikenali sebagai Sapura Kencana Petroleum Berhad dan sekarang ditukar kepada Sapura Energy Berhad semenjak 24 Mac 2017. Syarikat ini memberikan perkhidmatan rantaian nilai pengeluaran terhadap penerokaan, pengembangan, pengeluaran, kematangan dan tahap penutupan serta pengubahsuaian minyak dan gas. Syarikat ini mempunyai 11,200 orang pekerja yang berkemahiran tinggi dan kreatif. Ia juga telah merentasi 5 benua dan mempunyai 10 pusat global utama dan operasinya lebih dari 20 negara dan didagangkan di bawah pasaran utama Bursa Malaysia. Antara perniagaan teras yang ditawarkan adalah kejuruteraan dan pembinaan, operasi dan penyelenggaraan, penggerudian dan penyelesaian serta penerokaan dan pengeluaran. Seterusnya saya pergi kepada misi dan visi syarikat. Yang mana syarikat ini ingin menjadikan syarikat ini syarikat minyak dan gas yang terbaik di global, di samping diketuai oleh usahawan yang cekap dari segi teknikal, yang mana dipercaya oleh pelanggan, pemegang saham, dan yang penting sekali adalah orang yang diperkasakan oleh syarikat. Seterusnya saya serahkan kepada rakan tugas saya. Saya Muhammad Amir Hakimi bin Fabillah, nombor metrik 282342 akan membentangkan produk dan servis syarikat Sapura. Yang pertama, syarikat Sapura mempunyai servis kejuruteraan dan pembinaan. Yang keduanya adalah penerokaan dan pengeluaran. Yang ketiga, pengerudian. Yang keempat, operasi dan penyelenggaraan. Bagi kejuruteraan dan pembinaan, perniagaan kejuruteraan dan pembinaan syarikat Sapura Energy ini telah memberikan perkhidmatan dalam kejuruteraan, perolehan, pembinaan dan penyelesaian pemasangan dan pentaulihan di luar pesisiran kemudahan dan perkhidmatan bawah laut. Syarikat ini juga mempunyai keupayaan dalaman yang merangkumi pengubahsuaian brownfield, pembaikan dan penyelenggaraan dasar laut, pencampuran tang sumur yang ringan, sokongan laut dan penutupan. Sapura Energy juga menyediakan perkhidmatan kejuruteraan kelas atas untuk projek minyak dan gas luar pesisiran di seluruh dunia. Tambahan adanya gabungan pasukan mereka yang sangat berpengalaman, berteknologi canggih dan mempunyai rangkaian pengetahuan global
serta membolehkan pelanggan memaksimumkan pulangan pelaburan di persekitaran terpencil, permusuhan dan laut dalam. Dalam segmen ini, Bursa Malaysia telah mencatat pendapatan sebanyak 93% lebih tinggi daripada 2.4 bilion hingga 4.7 bilion untuk 9 bulan pertama tahun 2019. Hal ini kerana aktiviti kuat bergiat dalam tempoh tersebut. Oleh itu, segmen ini telah mencatat keuntungan cukai sebanyak 91 juta lebih tinggi berbanding 56 juta bersamaan 64% pada tempoh yang sama. Yang kedua, penerokaan dan pengeluaran. Untuk aktiviti penerokaan dan pengeluaran aset minyak dan gas, syarikat kuat beroperasi di Malaysia, Australia, New Zealand dan Mexico. Oleh kerana kelebihannya telah beroperasi selama 15 tahun, maka ia dapat ditunjukkan kemampuan syarikat melalui rekod prestasi, penerokaan yang luar biasa dalam kepantasan menjana penemuan, mempunyai penyelesaian yang inovatif, servis kos yang rendah dan mempunyai prestasi keselamatan yang baik. Pada Januari 2019, Sapura EMP menjalinkan hubungan kerjasama strategik dengan OMV di bawah entiti bersekutu baru, Sapura OMV Hulu. Kerjasama ini telah mengenapasti Malaysia sebagai hubnya yang mengembangkan ke Asia Pasifik dan kekuatan dan kepakaran gabungannya akan membuka jalan bagi Sapura OMV Hulu untuk menjadi syarikat minyak dan gas bebas global yang terkemuka. Pada tahun 2020, Sapura OMV Hulu telah membuat lintasan pertumbuhan baru untuk menjadikan syarikat sebuah pengeluar minyak dan gas yang terpenting di rantau ini. Dengan pencambahan profil dalam jangka masa pendek, serta kuat dapat membekalkan gas bahan baku untuk memenuhi permintaan yang semakin giat meningkat di Asia ini. Syarikat telah memberi laporan bahawa pengeluaran yang lebih tinggi pada tahun 2020 dengan jumlah 4.7 juta tong minyak pada masa dengan kenaikan pada suku keempat. Perjalanan Sapura bagi dalam aspek pengerundian bermula di Asia pada tahun 1970-an dengan robbery tendering. Sejak itu mereka telah memperluaskan kehadiran Sapura Energy ke Afrika dan Amerika secara konsisten. Ini mencuburi pasaran antarabangsa yang baru. Dengan pengalaman yang lebih 4 dekad dalam operasi pengeboran tender, segmen pengerundian mereka adalah pemilik dan pengendalian pelantar tender terkemuka di dunia. Sapura Energy mempunyai armada kapal pengerundian bantuan tender terbesar di dunia. Skop kerja penuh merangkumi pengerundian, pembangunan, pengerundian pengeluaran dan penyiapan dengan baik. Kerja-kerja dan juga pemasangan dan pembuangan untuk pengendalian. Tender Assist Drilling Rig ataupun TAD terbahagi kepada dua, iaitu rig tender dan semi tender. Kedua-dua unit membawa peralatan yang sama, tetapi semi tender mampu beroperasi lebih di perairan yang lebih dalam dan persekitaran yang lebih keras. Tambahan pula, daripada laporan Bursa Malaysia dalam 9 bulan pada tahun 2019, pengerundian telah mencatat pendapatan sebanyak 688 juta, peningkatan marginal dari tempoh persamaan dengan 683 juta. Segmen ini mencatatkan kerugian kerana cukai lebih rendah iaitu RM135 juta berbanding RM139 juta dalam tempoh yang sama. Walau bagaimanapun, hal ini dapat diatasi dengan jangkaan menggunakan ringgit yang meningkat pada 2020 sejajar dengan tinjauan yang lebih baik. Operasi dan penyelenggaraan. Syarikat Sapura ini mempunyai penyelenggaraan bahagian atas yang berkemampuan membaik pulih sebuah pelantar minyak mulai dari peningkatan besar, pengubahsuaian dan kerja penyelenggaraan, pencegahan dan pembetulan jangka panjang dengan faktor kuat pada gangguan minimum terhadap operasi itu sendiri. Syarikat juga mempunyai perkhidmatan bawah laut yang menawarkan perkhidmatan komprehensif mulai daripada perkhidmatan pemeriksaan, pembaikan dan penyelenggaraan IRM
di platform lepas pantai, pelantar, saluran paip bawah tanah dan kemudahan dasar laut yang canggih hingga kerja pembinaan bawah laut. Syarikat juga mempunyai perkhidmatan menyelam yang menawarkan pemeriksaan penambahbaikan penyelenggaraan bawah laut serta perkhidmatan pembinaan ringan, pengoperasian armada kapal selam dan sistem saturasi serta sumber tinjau untuk melakukan perkhidmatan bawah laut di atas perkhidmatan pemeriksaan dan teknik bawah laut. Syarikat juga mempunyai pembinaan dasar laut, iaitu syarikat menawarkan penyelesaian inovatif dari front-end energy design commissioning ke pasar bawah laut di dangkal dan dengan ruang lingkup perkhidmatan, mereka mulai dari teknik perolehan, pembinaan, pemasangan, pentaulihan penuh hingga pengangkutan dan pemasangan untuk kemudahan dasar laut itu sendiri. Serta syarikat juga mempunyai perkhidmatan kapal sokongan luar pesisir, iaitu syarikat memiliki dan mengendalikan armada kapal sokongan luar pesisir untuk menyokong aktiviti pelanggan di rantau nilai minyak dan gas. Bagi pesaing utama syarikat tentunya mempunyai beberapa pesaing. Antara yang paling ketara iaitu syarikat Petronas. Kerana syarikat Petronas merupakan sebuah syarikat terbesar di Malaysia, syarikat ini terus berkembang maju dengan syarikat minyak dan gas antarabangsa hingga digelar 7 saudara baru oleh majalah Financial Times yang menunjukkan syarikat yang berpengaruh di luar. Yang seterusnya syarikat Shell, iaitu merupakan syarikat terawal dalam operasi penerokaan minyak dan gas di Malaysia, iaitu di Miri. Kelebihan untuk syarikat ini bukan sahaja bergiat dalam sektor minyak dan gas, malahan juga mempunyai aktiviti tenaga yang boleh diperbaharui termasuk bahan api bio, angin dan hidrogen. Serta yang ketiga terbesar iaitu syarikat Petron. Petron adalah syarikat terbesar yang bertapak dan dalam perbuatan dan pemasaran produk minyak di semenanjung Malaysia. Dan kini ke Sarawak, Petron juga telah melakukan pelbagai penghasilan produk serta petrodiesel, gas petrolium, cair LPG serta bahan api industri dan komersial serta bahan api penerbangan. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya bagi pembentangan seterusnya. Saya Nurul Fitria binti Saim, nombor matrik 282496 ingin menyambung perbentangan untuk Sapura Energy Sdn Bhd. Berikut adalah trend-trend dan isu-isu utama syarikat. Menurut laporan bernama pada 25 Jun 2020, Sapura ini telah menghentikan 20% pekerja sepenuh masa. Ia terpaksa dilakukan demi mengekalkan kestabilan kewangan mereka akibat pandemik COVID-19 yang melanda. Oleh itu, syarikat perlu mengurangkan lebih kurang 20% daripada 4,000 pekerja sepenuh masa dari serata dunia, terdiri daripada 63 berstatus kontrak, manakala selebihnya adalah petugas tetap. Tambahan, penetapan saiz organisasi yang bertepatan mengikut strategi perniagaan lebih fokus, jangkaan serta mengurus kitaran semula jadi industri minyak dan gas juga akan dilakukan. Seterusnya, Sapura Energy telah mendapat kontrak sebanyak 611 juta pada tahun 2020. Walaupun berada di tahun yang genting yang mempunyai permasalahan pandemik COVID-19, dan walaupun industri minyak dan gas ini semakin sukar bergiat ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP dijalankan, namun syarikat Sapura ini tetap mencuri peluang dalam meningkatkan perniagaan syarikat dengan menerima beberapa kontrak melalui anak syarikatnya, iaitu Sapura Fabrication Sdn Bhd. Kejayaan Sapura ini memperolehi projek baru ini dalam mendepani cabaran pandemik yang melanda telah menunjukkan bahawa daya tahan syarikat ini kuat untuk mengembangkan strategi syarikat dalam memanfaatkan keupayaan mereka serta aset meliputi pasaran antarabangsa. Seterusnya adalah penilaian terhadap syarikat Sapura Energy Sdn Bhd
terbahagi kepada 4 iaitu dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Bagi aspek kekuatan, syarikat ini merupakan sebuah syarikat yang dikenali bukan sahaja di Malaysia malahan di serata dunia dalam bidang minyak dan gas ini. Ia juga dikenali sebagai majikan yang terbaik di negara. Ia terbukti dengan penggajian terhadap kaki tangan seramai lebih 10,000 orang meliputi 35 kewarganegaraan yang telah membabitkan lebih 20 negara. Oleh yang demikian, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif kumpulan pada ketika itu iaitu Tan Sri Shahri Samsudin telah berkata, syarikat yang diberi penghormatan yang besar sebagai sebuah syarikat Malaysia yang diiktiraf sebagai syarikat di Asia Pasifik. Tambahan pula, dengan penganugerahan yang diterima itu sebagai syarikat tahunan Asia Pacific Energy Awards pada Januari 2019 dalam kategori perkhidmatan tenaga, luar pesisir pantai dan marin serta anugerah Malaysia Best Employer Brand Award 2019, ini telah membuktikan bahawa syarikat ini merupakan syarikat yang kuat dan stabil dalam sektor minyak dan gas. Seterusnya dari aspek kelemahan, syarikat ini pernah terlibat dengan beberapa pertuduhan mahkamah seperti kes tidak memaklumkan kejadian kemalangan yang berlaku pekerjanya kepada pihak perkeso pada tahun 2017 yang menunjukkan syarikat ini tidak mengambil peduli tentang kebajikan pekerjanya. Ini menunjukkan bahawa syarikat ini memungkiri janji untuk menjaga kebajikan pekerja syarikat yang telah membuat pelanggan dan pekerja ini berasa lebih risau untuk bekerja dan bekerja sama dengan syarikat tersebut. Seterusnya, syarikat juga pernah terlibat dengan aktiviti rasuah bersama syarikat Seadrill mengenai kontrak mereka di Brazil. Oleh itu, ia menunjukkan bahawa pendapatan syarikat bukan sepenuhnya bersih, namun ia ada kegiatan kotor yang terlibat membuatkan pelanggan enggan berkolaborasi lagi dan syarikat lantas akan merugikan syarikat dalam meraih pelbagai projek. Seterusnya adalah dalam aspek peluang, Sapura Energy ini telah melakukan pelbagai inovasi dalam pengambilan kaki tangan yang memberi tumpuan khas kepada lepasan pendidikan dalam bidang teknikal dan lepasan latihan vocational TVET. Oleh itu, syarikat ini telah membuka peluang kepada warga negara berbanding warga asing untuk bekerja dengan mereka ini. Ini jelas peluang yang diberi oleh syarikat ini dapat mengurangkan kadar pengangguran di negara kita. Seterusnya adalah kekuatan syarikat ini dalam menangani pandemik COVID-19 dapat ditunjukkan melalui peluang yang diraih dalam mendapatkan kontrak pada musim genting ini, di mana anak syarikat milik penuhnya iaitu Sapura Fabrication Sdn Bhd telah memperoleh kontrak daripada Total E dan P Golf Ltd untuk menyediakan kejuruteraan, perolehan, pembekalan, pembinaan, pemasangan dan pengoperasian awal saluran paip yang menghubungkan 3 platform di Medan Khalif Blok 6 di Qatar. Seterusnya, dalam aspek ancaman, bermulanya daripada Perintah Kawan Pergerakan PKP yang diperintahkan ini menyebabkan pelbagai sektor yang terjejas dan sektor pelancongan serta sektor minyak dan gas juga merupakan antara sektor yang paling terkesan. Oleh demikian, pihak Sapura Energy ini telah mengutuskan untuk membuat penjimatan di peringkat dalaman iaitu dengan pemotongan 50% gaji untuk pasukan kepimpinannya akan dikuatkuasakan serta-merta bagi mengurangkan impak pandemik COVID-19 serta penurunan harga minyak mentah. Impak pandemik ini akan penurunan harga minyak mentah telah memberi kesan kepada kewangan. Walau bagaimanapun, syarikat akan memberi jaminan untuk mengeluarkan Sapura Energy dengan strategi yang ada daripada terjebak dengan cabaran yang telah menjejaskan pelbagai perniagaan yang lain. Saya Christopher Anakseli, nombor metrik 282162. Saya akan meneruskan pembentangan ini
mengenai hala tuju syarikat, cadangan strategi yang sesuai untuk syarikat serta penutup pembentakan ini. Untuk hala tuju syarikat, minyak dan gas serta tenaga kini adalah pendorong utama ekonomi moden. Pentadbiran industri minyak dan gas tempatan yang telah memainkan peranan yang penting dalam pertumbuhan ekonomi negara. Walau bagaimanapun, semakin meningkat tahun, pengeluaran minyak dan gas serta sumber dalam negara akan berkurangan. Oleh itu, persiapan harus dilakukan untuk menghadapi keadaan ini. Negara perlu memperkukuhkan aktiviti yang bernilai yang mempunyai rantaian nilai minyak dan gas dan dapat memastikan bahawa negara mempunyai platform tenaga yang mampan untuk tujuan ini. Bekerjasama dengan syarikat terkemuka. Sepura Energy bermalamat dalam menjadikan syarikatnya antara syarikat minyak dan gas yang terkemuka dan bebas. Oleh yang demikian, syarikat telah meninjau lebih banyak peluang untuk bekerjasama dengan syarikat luar negara bagi mengekalkan pengukuhan prestasinya. Hal ini dikatakan oleh Presiden dan Ketua Eksekutif Kumpulan iaitu Tan Sri Syahrir Samsudin bahawa banyak peluang kerjasama yang akan diberikan oleh syarikat kepada syarikat yang berpotensi lebih-lebih lagi dalam segmen yang dikeluarkan oleh syarikat seperti pengerudian. Perbincangan dan penelitian yang baik terhadap syarikat yang ingin bekerjasama dengan Sepura Energy amat dititik beratkan oleh syarikat bagi mendapat kerjasama yang baik serta penawaran harga yang terbaik. Jaminan kekuatan syarikat. Selain itu, syarikat ini telah meraih pelbagai anugerah seperti Anugerah Syarikat Tahunan Asia Pacific Energy Awards pada tahun 2019 dalam kategori perkhidmatan tenaga luar pesisiran pantai dan marine. Anugerah Majikan Terbaik menerusi Anugerah Malaysia Best Employer Brand Award 2019. Hal ini dapat memberikan jaminan yang kuat dan meyakinkan kepada pelanggan bahawa syarikat ini merupakan sebuah syarikat yang terbaik dalam memberikan perkhidmatan minyak dan gas. Tambahan pula, dengan adanya pasukan kepimpinan yang sangat berpengalaman, berkebolehan dalam mengendalikan teknologi canggih, serta mempunyai rangkaian pengetahuan global, pelanggan akan lebih yakin untuk terus bekerjasama dalam aktiviti minyak dan gas ini. Maka, peluang syarikat untuk terus mengekalkan kedudukannya di mata dunia akan lebih cerah, seperti yang dikatakan oleh Tan Sri Syahrir Samsudin, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan, bahawa syarikat ini telah diberikan satu penghormatan yang besar sebagai syarikat terbaik di Asia Pasifik. Oleh hal yang demikian, syarikat perlu mengekalkan kedudukannya supaya terus maju dan dapat mengharumkan nama negara di mata dunia. Dengan itu, syarikat Sepura Energy akan lebih maju dan terus mencapai impian syarikat untuk menjadi pengeluar minyak dan gas di senantero dunia, walaupun halangan dan rintangan dilalui oleh syarikat seperti pandemik yang berlaku ini. Namun syarikat tetap menjadi penguat dan terus bersemangat dalam mencari strategi untuk meneruskan operasi. Cadangan strategi untuk syarikat. Industri minyak dan gas ini telah terkesan akibat pandemik COVID-19 yang berlaku di seluruh negara ini, menyebabkan industri ini telah mengalami penurunan permintaan sekurang-kurangnya 5% pada tahun ini, kata Fellow Kanan Institusi Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi, IDEAS, Dr. Renato Lima de Oliveira, Siti Razia Hamzah, April 2020. Industri minyak dan gas ini juga sedang berada dalam fasa kejatuhan harga untuk kali yang ketiga dalam tempoh 12 tahun atas sebab pandemik COVID-19 yang kian menular ini. Walaupun ia terbukti daripada dua kejutan awal terbabit bahawa industri ini boleh bangkit, tapi ia juga memberi keresahan pada syarikat yang terlibat dan negara. Antara cadangan strategi yang boleh digunakan oleh syarikat untuk menangani permasalahan ini adalah dengan menghadkan pengeluaran minyak dan gas tersebut. Hal ini kerana minyak dan gas ini merupakan tenaga yang tidak boleh diperbaharui, di mana ia suatu tenaga yang akan habis. Sebagai contoh, syarikat perlu ada simpanan minyak yang mencukupi untuk dikeluarkan mengikut kadar masa yang tertentu bagi memberi kecukupan minyak dan gas pada masa akan datang. Seterusnya adalah dengan menaik taraf teknologi sedia ada mengikut pengedaran masa teknologi yang sedia ada mungkin sudah memudahkan lagi suatu industri dalam melakukan kerja-kerja minyak dan gas seperti pengerudian, penerokaan dan pengeluaran.
Namun dengan menaik taraf teknologi tersebut, ia akan lebih menjimatkan masa, mengurangkan kos dan meningkatkan lagi kualiti bahan minyak dan gas tersebut. Sebagai contoh, mewujudkan suatu tempat penapisan minyak seperti loji minyak untuk meningkatkan lagi kualiti minyak dan pengolahan gas asli cecair terapung tersebut. Selain itu, pengurusan yang lebih baik dalam sektor industri ini juga sangat penting untuk menjamin pergerakan suatu projek syarikat itu lebih berkesan dan teratur. Oleh hal demikian, pihak syarikat perlu menapis dengan lebih cekap sebelum pengambilan pekerja mereka supaya pekerja yang dipilih tidak akan memudaratkan syarikat tersebut. Sebagai salah satu contoh, sementara proses temu ramah yang menjadikan kebiasaan pengurus syarikat menguji pekerja baru, mereka boleh membuatkan satu ujian praktikal ke atas yang diuji untuk melihat kebolehan orang yang diuji itu sebelum diserahkan di syarikat mereka. Dengan adanya cadangan strategi seperti berikut akan membantu pihak syarikat untuk terus maju di dalam industri minyak dan gas ini. Malah akan terus berkembang ke serata dunia dan menaikkan nama negara Malaysia yang tercinta. Untuk kesimpulan pembentangan ini, Sapura Energy Sdn Bhd, syarikat minyak dan gas yang dikenali di global dunia kerana kekuatan syarikat ini yang kuat dalam pengoperasian minyak dan gas. Syarikat ini juga merupakan antara pemegang saham yang aktif di bawah Bursa Malaysia. Ini dapat melonjakkan lagi nama syarikat untuk terus bergiat di dalam industri ini. Sekian, terima kasih.